Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Ramadan Karim. Kembali lagi dalam Amar's Thought. Baik, hari ini nak share tentang 5 penyebab anxiety ataupun kegelisahan. Tapi sebelum tu kita kena tahu dulu apa itu anxiety ataupun gelisah. Okey, anxiety itu adalah tindak balas normal, okey. Semula jadi dalam diri manusia ataupun reaksi emosi yang semula jadi dalam diri manusia. Contohnya, bila kita nampak anjing, kan bila kita nampak anjing, kita rasa apa? Kita rasa happy ke kita rasa takut? Kita akan rasa takut. Okey, itu adalah tindak balas semula jadi. Bila ada sesuatu ancaman yang berlaku pada diri kita, kita akan merasa gelisah, kita akan merasa nervous dan juga anxiety lah. Okey, menurut Trimer, salah seorang tokoh dalam psikologi, dia kata anxiety ataupun gelisah ini adalah fenomena membela diri. Okey, bukan sahaja membela diri, juga untuk menyediakan ataupun um, supaya badan kita ni prepare terhadap ancaman ataupun bahaya yang akan datang. Okey, bila kita nampak anjing, apa yang kita fikir, apa yang emosi kita fikir? Okey, bersedia untuk lari ataupun jalan dengan perlahan tanpa mengganggu anjing tersebut. Okey, itu adalah maksud gelisah. Okey, bila masa gelisah ni jadi tak normal? Bila masa anxiety ni jadi tak normal? Bila mana ia berlaku tanpa sebab yang munasabah. Okey, anxiety yang normal berlaku dengan sebab. Ada sebab-sebab ancaman yang akan terjadi pada diri kita, jadi kita akan rasa anxiety, kita akan rasa gelisah. Bila gelisah berlaku tanpa sebab yang logik, tanpa sebab yang munasabah, itu adalah anxiety yang tidak normal dan boleh dikategorikan sebagai kecelaruan emosi atau kecelaruan mental. Okey, so sekarang jom kita kenal 5 penyebab anxiety ataupun kegelisahan. Yang pertama, anxiety disebabkan oleh kekecewaan. Seseorang itu akan merasa kecewa bila dia tidak mencapai apa yang diinginkan. Pada awalnya, dia telah menyediakan satu matlamat untuk dicapai, tapi akhirnya matlamat itu tidak dapat dicapai seperti apa yang dia nak. Okey, ini akan menyebabkan kekecewaan. Kekecewaan ini boleh berlaku mungkin dari segi putus cinta ke, gagal dalam periksaan, gagal dalam temu duga, boleh juga disebabkan oleh kematian orang-orang yang terdekat dengan kita. Okey, kekecewaan ini jika ditangani tanpa panduan yang betul, ada possibility ataupun ada kemungkinan untuk mendapat anxiety yang tinggi. Di samping dapat masalah-masalah psikologi yang lain seperti putus asa, kegelisahan yang teruk dan sebagainya. Itu yang pertama, iaitu kekecewaan. Yang kedua, konflik. Okey, konflik ni ada dua. Konflik fizikal dan juga konflik secara psikologi, secara mental. So kita tak nak cakap pasal konflik secara fizikal, kita nak cakap konflik dari segi emosi. Okey, macam mana konflik psikologi ini boleh berlaku? Konflik ini boleh berlaku pada semua orang. Sebab apa? Sebab semua orang ada nilai-nilai dalam diri yang berbeza. Okey, A nilai diri dia macam ni, B nilai diri dia macam ni. Okey, sebab kita dididik melalui kita dididik dengan cara yang berbeza, dengan budaya yang berbeza. Okey, bila seseorang itu terpaksa ataupun dipaksa melakukan sesuatu yang melanggar nilai-nilai diri dia, ini akan berlaku konflik dalam diri dia. Contoh, seseorang yang tidak ada keyakinan diri, bila dia disuruh bercakap di khalayak ramai, dia akan mendapat konflik dalam diri dia. Dia dah
Dekat situ dia dah ada satu perasaan gelisah ataupun anxiety ataupun anxious yang sangat tinggi. Okay, bila mana konflik dalam diri dia berlanggar. Dia tak ada keyakinan tapi disuruh bercakap di khalayak ramai. Berlanggar dekat situ. Ini juga akan menyebabkan masalah kegelisahan yang teruk kerana konflik diri dia dengan konflik persekitaran berlanggar. Yang ketiga adalah pengalaman trauma. Okey, pengalaman trauma ni semua orang tahu perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan kita yang boleh menyebabkan kita berasa takut untuk tempuhi benda itu sekali lagi. Trauma ni ada dua. Okey, yang pertama yang dilalui sendiri oleh individu tersebut, dan yang kedua ialah kita yang melihat situasi tersebut ataupun yang mendengar situasi tersebut. Kita tak contohnya, maksudnya kita tak pernah mengalami situasi tersebut, tapi bila kita tengok, bila kita dengar daripada cerita orang lain, kita rasa trauma. Okey, baik. Trauma ini sama juga jika tidak diuruskan dengan sebaiknya, akan mendatangkan masalah-masalah psikologi yang lebih berat lagi, akan menyebabkan PTSD, post traumatic stress disorder. Okey, sebab itu bila trauma ini berlaku, perlulah ditangani dan juga diuruskan dengan betul dan sebaiknya. Okey, yang keempat, sahsiah diri. Sahsiah diri ini ialah berkaitan dengan peribadi seseorang, kepribadian seseorang. Setiap daripada kita, semua manusia mempunyai peribadi yang tersendiri, mempunyai peribadi yang berbeza. Okey, kita dididik, sekali lagi, kita dididik dalam situasi yang berbeza. Ada orang dididik dalam keluarga yang tegas, ada orang yang dididik dalam keluarga yang bertolak ansur. Orang yang dididik dalam keluarga yang sangat tegas tanpa tolak ansur ni, dia mempunyai disiplin yang tinggi sebenarnya. Memang tidak ataupun memang dilarang untuk melakukan apa-apa kesalahan. Bila dia melakukan satu kesalahan yang kecil sahaja, kepribadian dia dah bercanggah. Dia akan rasa, alamak, aku dah buat salah ni. Bapa aku dah ajar aku tak boleh buat salah. Ini adalah peribadi orang yang dibesarkan dalam keluarga yang sangat tegas. Ada orang yang dibesarkan dalam keluarga yang bertolak ansur. Bagus. Inilah satu orang kata kebaikan bila dibesarkan dalam situasi yang sentiasa bertolak ansur. Kesalahan tetap tak boleh dilakukan, tapi bila dia melakukan kesalahan, dia boleh berfikir secara rasional, ini adalah kesalahan yang tak patut aku buat. Keluarga aku dah ajar macam ni. Bila melakukan kesalahan, dia dapat atasi masalah tersebut dengan minta maaf ataupun sebagainya untuk menebus kesalahan itu. Dia tidak cepat rasa dia tidak cepat melatah dengan keadaan itu. Dan yang ketiga adalah tekanan. Tekanan ni semua orang fahamlah. Apabila mendapat tekanan daripada persekitaran, tak kisahlah daripada persekitaran ke dalam family sendiri ke, bila tekanan ni berlaku ataupun stres ni berlaku, yang stres pun adalah satu reaksi yang normal kepada manusia sebenarnya. Tapi bila dah terlampau banyak sangat, ia boleh meletup lah. Dia boleh meletup. Dan stres ini jika tidak diuruskan dengan baik, boleh menyebabkan masalah-masalah psikologi yang lain, seperti depression ke, ada suicidal thought ke, dan sebagainya. Itulah dia 5 penyebab anxiety ataupun kegelisahan. Yang pertama tadi adalah kekecewaan, konflik, pengalaman trauma, sahsiah diri dan juga tekanan. So nanti kita akan tengok mekanisme. Kita akan share pula mekanisme
membela diri ataupun mekanisme dalam menghadapi kegelisahan. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di episod gelisah yang akan datang. Bye bye.